Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi 14 Januari. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah bersetuju untuk menambah kekerapan penerbangan dari Semenanjung dan Sabah ke Sarawak. Menurut nyataan media harian JPBN, kekerapan penerbangan akan ditingkatkan dari 307 penerbangan seminggu ke 562 seminggu mulai hari ini. Jumlah kekerapan penerbangan tersebut boleh didapati di laman sesawang Kementerian Pengangkutan Sarawak. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan sebanyak 18 kes baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 252,568. Daripada kes baharu terbabit, 3 merupakan kategori 1, 12 kes di bawah kategori 2, manakala 2 kes pada kategori 4 dan 1 kes melibatkan kategori 5. JPBN berkata daerah-daerah yang melaporkan kes baru semalam adalah Lawas dengan 4 kes, 3 kes di Sibu dan 2 kes masing-masingnya dicatatkan di Kuching, Miri dan Song. 1 kes masing-masingnya pula direkodkan di Limbang, Serian, Sri Aman, Kapit dan Sarike. Tiada kes kematian serta tiada kluster baharu dilaporkan semalam. Sambutan Tahun Baru Cina hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja untuk ahli keluarga terdekat. Selain itu, sambutan Cap Gome juga hanya dibenarkan dalam kalangan ahli keluarga terdekat sahaja. Ia merupakan antara prosedur operasi standard SOP sambutan Tahun Baru Cina dan Cap Gome yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Selain itu, had bilangan pengunjung oleh ahli keluarga terdekat dalam sesuatu masa adalah 50% kapasiti mengikut saiz rumah dan perkarangan rumah dengan penjarakan fizikal. Aktiviti rumah terbuka, ziarah dari rumah ke rumah, tarian singa atau naga, sambutan di tokong atau tempat awam serta majlis sambutan atau makan anjuran persatuan adalah tidak dibenarkan. Dalam pada itu, JPBN menambah SOP makan malam Tahun Baru Cina hanya dibenarkan bersama ahli keluarga terdekat sahaja. Bilangan ahli keluarga dalam tempat kediaman adalah 50% kapasiti mengikut saiz rumah dan perkarangan rumah. JPBN berkata family reunion di hotel atau restoran pada malam Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan mematuhi SOP sektor makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi upacara sembahyang di rumah-rumah ibadat pula, diwajibkan mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh JPBN dan unit hal ehwal agama-agama lain. Selain itu, bazar Tahun Baru Cina diwajibkan mematuhi SOP berkaitan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dikemaskini pada 6 Januari lepas. Pemantauan berterusan dilakukan secara terus di Sibu bagi memastikan keselamatan penduduk di kawasan berisiko banjir. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Janggan Muling berkata, pemantauan dilakukan sebanyak 3 kali operasi. Janggan Muling memberitahu fokus pemantauan adalah di kawasan rendah seperti di Kampung Jeriah, Salim Sentabau, Sentosa dan bahagian Teku yang berisiko banjir sekiranya hujan lebat berterusan berlaku. Tempat-tempat berisiko banjir ini diminta keluarga ini bersiap sedia dengan apa-apa keperluan lah. Terutamanya dokumen-dokumen penting kenalah disediakan dan sebelum berpindah pastikan rumah, karen apa semua yang elektrik ditutup lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa melakukan pemantauan di PPS Dewan Kampung Jeriah dan kawasan berisiko banjir. Kebajikan penduduk terjejas banjir menjadi keutamaan, terutama mereka yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Di PPS Dewan Kampung Jeriah Sibu, semua penduduk terjejas telah pun menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pelbagai agensi serta orang perseorangan. Menurut Penyelaras Unit Pengurusan Bencana Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Sibu, Muhammad Afif Syafiq Muhammad Alwi, berbeza dengan sebelum pandemik COVID-19, pengoperasian PPS ini perlu mematuhi prosedur operasi standard yang telah digariskan. Antara yang dilaksana adalah larangan untuk masak secara bergotong royong yang merupakan satu kelaziman setiap kali PPS dibuka sebelum pandemik COVID-19.
Kita kini tu penyaluran bantuan makanan, kita buat kaedah apa nama tu beri bantuan makanan bermasak, makanan bungkus bermasak yang ready food untuk semua sedang mangsa lah, termasuk dengan petugas juga. Ditemui di PPS tersebut, beliau memberitahu pihak Kementerian Kesihatan juga turut melakukan saringan kesihatan kepada penduduk terjejas yang berada di PPS. Beberapa penduduk terjejas banjir yang ditemui berpuas hati dengan kelengkapan dan bantuan segera yang disalurkan kepada mereka. Semua okey lah. Dalam barang makanan semua diorang ada kasih juga lah. Tapi belum tahu bila mau keluar juga lah. Lagi rumah sana lagi pun lagi kena banjir. Senang selesa je lah. Dan setidaknya ada menghulurkan bantuan kepada kami orang yang ada baby juga tu tak. Dah susu, dah pampers. Alhamdulillah lah. Semuanya ada lengkap setidaknya beri bantuan lah. Meskipun situasi banjir semakin pulih di kawasan itu, namun agensi berkaitan masih dalam keadaan bersiap siaga memandangkan keadaan cuaca yang masih hujan di sekitar Sibu. Penduduk di Seri Aman kini boleh menikmati sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan yang lebih mudah dan selesa melalui penubuhan Pusat Servis Sarawak di Bandar Simanggang. Dibuka secara rasmi pada 17 Disember lepas, Pusat Servis Sarawak di Seri Aman merupakan yang kelima diwujudkan di negeri ini selain di Kuching, Serian, Sibu dan Miri. Pengurus Pusat Servis Sarawak Seri Aman, Kaizul Kamaruzaman berkata ia merupakan pusat sehenti bersepadu yang menawarkan 49 jenis perkhidmatan daripada 38 agensi kerajaan negeri. Ini termasuklah pertanyaan dan pembayaran bil utiliti serta bil agensi kerajaan negeri. Turut disediakan perkhidmatan permohonan dari 26 pihak berkuasa tempatan, 15 jenis permohonan dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dan 3 jenis perkhidmatan permohonan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Kesan positif paling ketara adalah orang ramai boleh membuat pelbagai perkhidmatan dari segi semakan, bayaran dan permohonan perkhidmatan daripada 38 agensi kerajaan negeri di satu kaunter saja. Ini secara langsung dapat menjimatkan masa, kos bagi orang awam yang berurusan dengan kerajaan. Perkhidmatan ini merangkumi seluruh Sarawak, bukan saja di Seri Aman. Selain kaunter-kaunter perkhidmatan, fasiliti lain di pusat ini termasuklah kemudahan kios dan portal. Semakan dan bayaran bil utiliti pula boleh dibuat dengan hanya mengemukakan dokumen pengenalan diri. Di saat petugas barisan hadapan seperti anggota Angkatan Pertahanan Awam APM sibuk melakukan persediaan menghadapi kemungkinan banjir, muncul pihak syarikat swasta tampil menghulurkan sumbangan bagi memastikan operasi menyelamat berjalan lancar. Itu situasi yang berlaku di Sibu apabila syarikat KTS Trading Sendirian Berhad tampil menyumbang seunit enjin bot Suzuki 60 kuasa kuda kepada APM. Menurut pengurus pembangunan perniagaan syarikat itu, Kevin Lau, pihaknya mendapat tahu pihak APM memerlukan seunit enjin bot 40 kuasa kuda. Mendengar keperluan itu, syarikat tersebut yang merupakan satu-satunya pengedar enjin bot jenama Suzuki di negara ini membuat keputusan untuk menyumbang enjin yang berkapasiti lebih besar, iaitu 60 kuasa kuda. His team will be able to carry out the work with a little bit easier, safely and smoothly. And also we hope that all those who are affected by the flood in Sibu will be in a safe condition. So we're very glad that we're able to contribute in some way to APM in Sibu. Dalam hal itu, pegawai APM daerah Sibu, Kapten Frankie John Jawan berkata dengan adanya enjin bot itu, ia akan memudahkan operasi menyelamat di kawasan bencana banjir. Ujarnya, enjin berkuasa tinggi seperti itu sesuai untuk operasi menyelamat di kawasan tepi sungai kerana ia mampu menyusuri arus deras sungai. Kalau pakai 15 horsepower, belum tentu boleh ajak deras arus. 15 sesuai untuk dia masuk kawasan yang banjir. Kalau on river, waktu air besar memang kurang sesuai. Beliau ditemui pemberita selepas majlis ringkas penyerahan enjin bot itu yang diadakan di perkarangan pejabat APM Sibu.
Majlis Seni Sarawak MSS memberi bantuan geran kepada mana-mana persatuan, kelab atau pertubuhan malah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung untuk menganjurkan program kesenian dan kebudayaan secara kolaborasi bersama MSS. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MSS, Awang Putra Yusri Awang Redzwan berkata, dengan kerjasama penggiat seni dari luar program seni dan budaya, ia dapat diperluas ke semua kawasan. Awang Putra memberitahu bagi mereka yang ingin memohon geran lebih besar boleh berbuat demikian kepada kementerian. Jelas beliau lagi, untuk geran penganjuran acara, Kerajaan Sarawak memperuntukkan 30 juta ringgit setahun kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Manakala geran di bawah kesenian dan warisan pula, Kerajaan Negeri menyediakan 10 juta ringgit untuk menganjurkan program terbabit. Sementara itu, di bawah pembangunan dan penyelidikan seni pula, sejumlah 10 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah pertandingan dalam talian Sapit Times 2021 di Miri. Sekian berita pagi Sarawak edisi 14 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi.